Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 14 April 2020 bersama saya Syazwana Amir. Presiden PKR Anwar Ibrahim menyifatkan keputusan Perikatan Nasional untuk melantik semua ahli parlimennya menjadi pengerusi agensi dan syarikat berkaitan kerajaan GLC sebagai satu jenayah. Katanya tindakan itu tidak wajar memandangkan rakyat sedang bergelut dengan masalah keuangan akibat pandemik COVID-19 ketika ini. I am of the view that if you have one or two MPs with exceptional credentials, impressive credentials, then okay, that can be considered, and I don't think it will become a major issue. But if you make it as a rule, every single MP will be given additional position, additional perks and officers when people are struggling to eat. This is to me a crime. Sementara itu, Anwar juga ditanya apakah yang akan dilakukan bagi menangani wabak COVID-19 jika beliau menjadi seorang Perdana Menteri. Beliau ditanya soalan berkenaan dalam sidang media atas talian yang dilakukannya hari ini. Soalan yang kedua, Datuk Seri, sekiranya Datuk Seri adalah Perdana Menteri pada ketika ini, apakah yang akan dibuat sekarang bagi mendepani wabak COVID-19? Saya bukan Perdana Menteri, saya dah cadangkan. Ini cadangan saya. Sidang Parlimen yang khas, bincanglah dengan semua. Dah kata kita tak politik. Janganlah musuh politik. Janganlah ambil ada umpama Timbalan Menteri tak pernah dengar pun. Tak pernah ada satu kenyataan pun. Apa kerja dia? Atau jentera politik dia di tiap daerah dan kawasan parlimen untuk bahagi dan potong musuh-musuh politik dia. Ini kerja haru biru, ya. Ini kalau tanya saya, Tan Sri Muhyiddin, pasukannya, betulkanlah keadaan begini. Kalau cakapnya kita tumpu ekonomi dan rakyat, tak ada politik. Polis sedang menyiasat satu kumpulan WhatsApp yang didakwa mengeluarkan ancaman bunuh terhadap bekas Menteri Keuangan Lim Guang Eng. Dalam surat yang dihantar kepada Lim pada 18 Mac, Ketua Urus Serta KPN Perundangan Muhammad Azman Ahmad Sapri berkata, pelakunya didakwa dari skuad cari pasal. Lim sebelum ini dituduh terlibat dalam penjualan 4 hotel lembaga tabung haji kepada syarikat tujuan khas SPV Kementerian Keuangan diperbadankan urus harta jemaah sendirian berhad. Tuduhan itu dinafikan bekas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Mujahid Yusof yang mengatakan Menteri Hal Ehwal Agama bertanggungjawab membuat keputusan berkaitan tabung haji dan bukan Menteri Keuangan. Polis tidak lagi akan mengeluarkan kompaun RM1,000 bagi kesalahan mengingkari Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang memasuki fasa ketiga bermula esok. Sebaliknya, Menteri Pertahanan Ismail Sabri Yaakob berkata individu yang ingkar akan terus ditahan dan dituduh di mahkamah. Pihak polis mulai besok tidak lagi memberikan tumpuan kepada kompaun. Mulai besok, sesiapa yang ditahan akan direman ataupun dan dihadapkan ke mahkamah. Biarlah mahkamah yang memutuskan. Beralih ke perkembangan terkini wabak COVID-19 di Malaysia, Ketua Pengarah Kesihatan Dr. Nur Hisham Abdullah hari ini mengumumkan sebanyak 5 kematian menjadikan jumlah keseluruhan 82 orang. Manakala kes baru hari ini adalah sebanyak 170 kes dengan jumlah keseluruhan 4,987. Beliau juga memaklumkan sebanyak 202 pesakit COVID-19 sembuh dan dibenarkan pulang hari ini menjadikan jumlah kes sembuh kepada 2,478 iaitu hampir separuh keseluruhan kes telah sembuh. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 202 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang pulih sepenuhnya dari jangkitan COVID-19 dan telah discharge pada ward adalah sebanyak 2,478 kes, iaitu bersamaan dengan 49.7%, iaitu hampir separuh pada jumlah keseluruhan kes.
Hari ini juga bilangan kes yang di-discharge adalah melebihi bilangan kes baru yang dilaporkan. Sehingga 14 April 2020 jam 12 tengah hari terdapat 170 kes baru yang telah dilaporkan. Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz berkata pembayaran bagi Bantuan Prihatin Nasional BPN akan dibuat dalam Mei. Menerusi siaran video di laman Facebook beliau hari ini, pembayaran itu akan dilakukan selepas semakan dan verifikasi dilakukan oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDN. Sehingga 12 April, apabila proses semakan dan permohonan BPN dibuka, adalah didapati jumlah yang diluluskan 8.3 juta penerima, 6.6 juta telah menerima bantuan berjumlah 4.9 bilion ringgit. Permohonan baru adalah 2.77 juta, manakala jumlah permohonan rayuan adalah 274,000. Bagi golongan permohonan baru dan rayuan, keputusan dan pembayaran akan dibuat dalam bulan Mei selepas semakan dan verifikasi dilakukan oleh LHDN. Baiklah, sekian saja dari saya Syazwana Amir untuk Sekilas Fakta. Pastikan anda duduk di rumah dan luangkan masa dengan mengikuti perkembangan berita melalui portal kami di www.kinitv.com/bm. Salam hormat dan jumpa lagi.